Cikgu sambung kepada kriteria kejayaan yang kedua untuk mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Kita tahu negara-negara seperti Amerika Syarikat dan Jepun dan serta Rusia adalah antara pengeluar negara yang menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi kita nak tengok sekarang ni kenapa negara-negara tersebut memilih tenaga nuklear untuk menjanakan tenaga elektrik di negara-negara mereka. Okey, antara sebab dia ialah yang pertama, kerana negara tersebut kurang sumber tenaga lain. Jadi mereka terpaksa menggunakan tenaga nuklear berbanding menggunakan sumber tenaga yang lain seperti arang batu dan petroleum, di mana kemungkinan besar negara tersebut tidak ada sumber arang batu serta petroleum, dan kalau ada pun tidak mencukupi untuk menjanakan tenaga elektrik. Jadi sekiranya mereka perlu mengimport arang batu dan petroleum ini, sudah semestinya kos yang amat tinggi diperlukan, ya. Mereka terpaksa membayar kos yang tinggi untuk mengimport arang batu dan juga petroleum. Oleh kerana mereka tidak dapat menampung kos yang tinggi tersebut, maka mereka terpaksa menggunakan sumber tenaga yang lain untuk menghasilkan tenaga elektrik, iaitu tenaga nuklear. Okey. Antara sebab yang kedua ataupun faktor yang kedua ialah negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear ini kebanyakannya adalah negara yang besar serta mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Contohnya negara China, di mana kita tahu negara China adalah sangat besar, penduduk dia yang sangat ramai, dan mereka memerlukan kuasa dan tenaga yang cukup besar untuk menjanakan tenaga elektrik ke seluruh negara mereka. Jadi mereka bagi menghasilkan tenaga yang besar ini, mereka terpaksa menggunakan tenaga nuklear. Okey. Seterusnya, faktor yang ketiga ialah sumber pendapatan negara, di mana penjanaan tenaga elektrik menggunakan tenaga nuklear ini boleh menjadi sumber pendapatan negara, sesebuah negara. Contohnya di Slovakia. Okey, di Slovakia reaktor nuklearnya mampu menghasilkan tenaga elektrik yang melebihi keperluan negaranya. Maknanya di reaktor nuklear dia tenaga yang dihasilkan tu melebihi. Okey, rakyat dia dah cukup dan lebih lagi. Jadi bila dah lebih, mereka boleh membekalkan tenaga elektrik tu kepada negara-negara jiran. Maknanya negara jiran perlu membayarlah untuk menggunakan tenaga elektrik daripada Slovakia ni. Okey, jadi secara tak langsung memberikan Slovakia ini pendapatan, pendapatan negara dia akan bertambah hasil daripada penjualan tenaga elektrik menggunakan tenaga nuklear. Okey, seterusnya teknologi yang canggih. Okey, kebanyakan negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear ini adalah negara yang sentiasa membuat kajian dan sentiasa membangunkan teknologi berkaitan dengan tenaga nuklear. Jadi hasilnya mereka berjaya memiliki teknologi yang canggih serta mampu mengurangkan risiko-risiko yang berlaku kepada reaktor nuklear. Jadi negara-negara besar ni memang sentiasa buat kajian tentang bahaya tenaga nuklear, tentang kebaikan, tentang keburukan, bagaimana nak mengatasi masalah yang berkaitan dengan tenaga nuklear. Jadi mereka tak ada masalah tentang penggunaan tenaga nuklear dan alat peralatan yang mereka ada juga cukup canggih untuk
mereka menghasilkan tenaga yang menggunakan tenaga nuklear. Okay, contohnya kalau di Amerika Syarikat, sebagaimana cikgu terangkan tadi, dia ada makmal National Argon, di mana makmal National Argon ni sentiasa melakukan kajian berkaitan dengan tenaga nuklear. Okey, jadi itulah dia. Okey, ada 4 faktor. Okey, yang 4 faktor di mana negara-negara besar ini, mengapa negara-negara besar seperti Amerika, Jepun dan China serta Rusia menggunakan tenaga nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Jadi antara faktornya, cikgu ulang semula, kerana negara tersebut kurang sumber tenaga lain, terutamanya tenaga bahan api fosil. Yang kedua, kerana keluasan serta kepadatan penduduk yang tinggi di negara-negara tersebut. Yang ketiga, ada setengah negara menjadikan tenaga nuklear ini sebagai sumber pendapatan negara. Dan yang keempat, kerana negara-negara tersebut mempunyai teknologi yang canggih yang membolehkan mereka menjalankan kajian dan pembangunan berkaitan dengan tenaga nuklear. Okey, jadi untuk hari ini ada 2 perkara yang cikgu terangkan. Yang pertama, bagaimana proses penjanaan tenaga elektrik di stesen jana kuasa nuklear, dan yang kedua, faktor ataupun sebab kenapa negara-negara tertentu menggunakan tenaga nuklear untuk menjanakan tenaga elektrik. Jadi, setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Jadi, cikgu akan hantar nota-nota yang berkaitan untuk kamu buat rujukan. Dan seterusnya, tolong jawab soalan di dalam link Google Form yang akan cikgu hantar selepas ini. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada kelas minggu hadapan. Dan cikgu akan masuk bab tingkatan 3. Okey. Maaf. Cikgu akan mula masuk bab tingkatan 5 insya-Allah pada minggu hadapan. Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.